ربنا فاحما وتقبل منا انك انت السميع العليم والحمد لله رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dah boleh dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita sambung kuliah kita dan pengajar kita bersama dengan ilmu fiqh al-Islam ya. Dan kita masih lagi dalam mukaddimah di mana hari itu kita bincang tentang definisi fiqh terawal dulu. Kemudian kita masuk tentang bidang ilmu fiqh dan sebahagianlah daripada sumber fiqh. Dan malam ni insya-Allah Ta'ala saya akan cubalah menghabisi. Kita akan baca kepentingan ilmu fiqh dan juga apa nama? Adab fiqh lah buat yang last sekali ya, kalau sempat insya-Allah Ta'ala. Baik, sebelum tu kita habiskan yang sumber dulu lah ya. Sebab saya ingat itu saya tak habiskan tentang sumber ilmu fiqh. Di mana ilmu fiqh ni kita dah tahu, saya dah sebut dulu bahawa ia ada suatu ilmu yang ada sumbernya. Bukan hanya ilmu fiqh lah ya. Mana-mana ilmu dalam Islam memang ada sumbernya ya. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam sebahagian besar bukunya, dalam Ihya Ulumuddin baik, dalam Ar-Risalah Al-Ilmiah baik ya, beliau membahagikan ilmu ni kepada dua. Pertama ialah ilmu akal. Ilmu akal ni ialah sumbernya akal. Ilmu yang bersifat keduniaan yang tidak perlu merujuk kepada wahyu ya. Tak perlu nak balik Quran, tak perlu nak balik hadis Nabi ke macam mana. Kerana ilmu itu adalah ilmu akal, al-ilmu al-aqli. As long as dia tidak bercampur dengan syarak, maka dia boleh diteruskan, boleh dikembangkan, boleh diakal-akalkan ya. Kesemua ilmu dunia lah ya. Dia bagi contoh ilmu al-hisab, ilmu matematik ya. Kita nak buat apa-apa formula, nak buat apa-apa kaedah, go for it. Tak ada apa masalah ya. Manusia boleh fikir sebijak-bijaknya, manusia boleh fikir sedalam-dalamnya, dan boleh berkembang sebesar-besarnya ya. In that kind of knowledge, tak ada masalah sama sekali. Ilmu al-handasah kata Imam Al-Ghazali, begitu juga dengan ilmu seni bina. Fikirlah nak buat seni bina macam mana ya. Sebab itu ilmu-ilmu seumpama ini dia sentiasa berkembang sesuai dengan perkembangan akal dan peradaban manusia. Hatta tamadun mereka bahkan. Seni bina orang Arab lain, seni bina orang Cina lain, seni bina orang Melayu lain. Seni bina orang Melayu, kalau Melayu Kelantan jadi tak sama dengan seni bina Melayu negeri-negeri yang lain. Tak apa, buatlah macam mana pun ya. Ilmu atib, ilmu perubatan ya. Buatlah apa-apa perkara yang bersabit dengan perubatan, as long as ia tidak menyanggahi atau bersalah dengan syarak. Nak buat apa-apa buatlah ya, sebagaimana dia tidak buat daripada benda-benda yang haram ya, especially yang disepakati oleh para ulama. Tapi kalau yang haram sekalipun, kalau tidak ada pilihan, dibenarkan kerana ia termasuk dalam hayawan daruriyat ya. Ala kulli hal, ilmu itu ilmu yang boleh berkembang dengan perkembangan manusia ya, boleh fikir, tak ada apa masalah sama sekali. Ilmu al-falak, Imam Al-Ghazali rahimahullah juga beri contoh ilmu al-falak, ilmu perbintangan, ilmu astronomi ya, ilmu kaji bintang boleh berkembang. Hatta lebih banyak alat-alat yang direka untuk nak teropong planet-planet, bintang-bintang yang ada di angkasa. Buatlah apa ya. Cuma kalau ilmu falak ni satu lagi dia panggil astrologi. Ilmu falak ni ada dua, satu astronomi, kedudukan bintang nature ya. Satu lagi astrologi, ramalan bintang juga, tapi dia base kepada ramalan. Itu
Itu tak boleh lah Islam larang ya. Bahkan ia termasuk dalam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramalan-ramalan berasas kepada perbintangan zodiak ya. Banyak tamadun dia guna astrologi ya, untuk nak mengukur sesuatu tahun, suatu bulan ya, hari bahkan ya. Tahun baru Cina tu based on zodiak ya. Tahun ni tahun monkey, tahun depan tahun lembu, tahun ni tahun babi ya. Itu semua based on zodiak. Ada dia punya signifikan tu. Tahun ni tahun tu, tahun depan tahun ubi ya, itu semua based pada ramalan ya. Tak boleh lah ya. Dan mungkin ada ilmu-ilmu dunia lain. Itu tak ada masalah sama sekali. Satu lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah ilmu syar'i, ilmu syara'. Ilmu syara' ni termasuk ilmu yang kita belajar. Di mana ilmu syara', ilmu akidah baik, ilmu ibadah baik, ilmu muamalah baik, ilmu apa saja. Dia mesti ada sumbernya dan tak lain tak bukan sumber yang terawal ialah Quran lah ya. Dulu kita bincang ada sumber yang disepakati, ada sumber yang tidak disepakati. Saya sentuh dulu sumber yang tidak disepakati saja. Ya. Dan saya buat main huruf ya. Huruf ni ialah adat kebiasaan. Huruf boleh berkembang. Banyak hal dalam agama huruf dia ambil kira. Mungkin dalam hal ibadah dia tak berapa dia ambil kira sangat, tapi dalam muamalah, fiqh muamalah huruf memang dia ambil kira ya. Dan huruf amat berkembang dengan pesat sekali. Banyak huruf dulu tak ada, sekarang dah jadi huruf ya. Kalau dulu kita beli barang pakai cash, pakai duit lah. Hari ni cash dah banyak macam. Beli pakai cek pun dikira sebagai cash. Beli pakai kad debit pun dikira sebagai cash. Beli pakai kad kredit pun dikira sebagai cash. Beli transfer online pun dikira sebagai cash. Walaupun dia ambil masa kan, nak transfer tu kan ada ambil masa. Kalau IBG maybe 1 or 2 days masih dikira sebagai cash. Atau apa-apa pembelian daripada garanti letter yang dikeluarkan oleh bank atau pusat kewangan, itu masih under cash instrument ya. Tak apa. Jadi sudah dipelbagai kata. Dan betullah hal yang lain ya. Jadi baik. Sumber yang disepakati pertama Quran lah ya. Yang kedua sunnah, ketiga ijma', keempat qiyas. Saya baca dulu teori sikit. Semua yang tidak disepakati merujuk pada sumber-sumber yang lain berdasarkan ijtihad. Kalau Quran ada ijtihadnya jika nas itu tidak jelas. Mungkin dalam satu ayat Quran ulama mempunyai pelbagai pentafsiran ya. Tak jelas. Dia panggil perkataan tu terbuka kepada pelbagai pentafsiran ya. Tapi kalau dah jelas, dia tak berlaku ijtihad. Ijtihad apa lagi? Dah jelas kan ya. Dan begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kadang-kadang orang Arab tu sendiri, satu perkataan dia ada dua maksud yang bertentangan. Saya ingat ini tidak ada pada bahasa-bahasa yang lain. Allah Ta'ala lah kita tahu bahasa Melayu, usul ni tidak ada. Kita belajar bahasa English, usul ni pun tidak ada. Arab ada, saya tak pastilah bahasa-bahasa yang lain. Dipanggil kalimah apa dia panggil tu? Dia panggil kalimah mustarikah. Satu kalimah dia mempunyai makna yang bertentangan satu dengan yang lain. Dia berkongsi makna yang bertentangan ya. Contoh Allah Ta'ala kata walaili idza as'as, walaili idza as'as, dan malam bila dia as'as. As'as ni pergi, as'as juga pulang. Dia kalimah mustarikah. Perkataan tu boleh digunakan untuk pergi, boleh digunakan juga untuk pulang. Sama juga perkataan maula. Maula ni hamba, maula juga tuan. Seseorang tuan, dia boleh kata kepada orang lain, this is my maula, hadha maulaya, ini maula saya, merujuk pada hamba saya. Hamba pun boleh kata kepada orang lain tuan dia, hadha maulaya, ini maula saya, merujuk kepada tuan. Jadi perkataan maula, hamba punya, tuan punya ya.
Kata sampah kontradi lah. Dia satu perkataan mempunyai maksud yang boleh digunakan pakai dalam keadaan maksud dia itu berkesanan. Kalau perkataan sama erti, no hal. Ataupun perkataan yang berlawanan, tak apa, tinggi lawan rendah, panjang lawan pendek, itu biasa. Kalau perkataan seerti, okey. Ini perkataan tak tahu lah bahasa Melayu, tak ada terjemahan. Satu perkataan yang mempunyai makna yang bertentangan, boleh digunakan kedua-duanya, tapi salah satulah ya. Daripada Maula, wali pun sama. Kita boleh kata kita wali Allah, Allah pun wali kita. Ya. Lepas tu bila kita doa, wa tawallani fi man tawallai. Jadikanlah aku walimu di kalangan orang-orang yang kau walikan. Ataupun boleh juga kita terjemahkan, jadilah engkau wali kepadaku seumpama engkau telah menjadi wali kepada orang lain. Wali ni kita boleh jadi wali Allah, Allah pun boleh jadi wali kita. Samalah dalam perkataan yang lebih spesifik dalam fiqh ni macam guru. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dalam iddah kan, wanita diceraikan, cerai-cerai yang tak terlibat dengan kematian, cerai-cerai yang tak terlibat dengan mengandung, cerai-cerai yang tak terlibat dengan khulu, cerai papasan, cerai yang biasalah. Allah Ta'ala kata iddah dia 3 kali quru. Masalahnya ialah quru di sisi orang Arab sama macam tadi. Orang Arab guna quru untuk merujuk kepada wanita yang suci, dia juga guna quru untuk merujuk kepada wanita yang haid. Masalah. Jadi nak ambil mana satu? Jadi sebagai ulama ambil haid, sebagai ulama ambil suci. Ya. Jadi kalau seorang itu diceraikan oleh suaminya, bila nak start iddah, ambil suci, dia start daripada suci. Ambil haid, dia start daripada haid. Ya. Jadi ada pentafsiran pelbagai terbuka kerana perkataan itu sendiri. Tak boleh nak dipastikan. Tapi kalau perkataan itu dah jelas, nak ikhtiar apa lagi je lah. Dan sehari-hari Nabi pun sama ya. Semua yang disepakati merujuk pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sunnah, of course lah hadis-hadis Nabi SAW. Dalam hukum, kita hanya merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Ya. Semayang baik, puasa baik, zakat baik, haji baik dalam kategori ibadat. Muamalah pun sama, jual beli baik, sewa menyewa baik, pinjam meminjam baik, gadai menggadai baik, lagu melagu baik. Apa-apa hal yang bersabit dengan muamalah harta pun sama, dan muamalah-muamalah yang lain. Dalam hal jinayah, kita nak hukumkan ke atas seseorang, of course kita hanya menggunakan hadis yang sahih. Dalam fiqh ni semua hadis sahih. Kerana ia melibatkan hukum. Dan ini ditegaskan oleh ramai ulama kita dan praktikal mereka, termasuk Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar. Hadis-hadis yang tidak sahih, yang dhaif, selagi mana tidak terlalu dhaif dan bukan palsu, hanya boleh digunakan pakai dalam bab targhib. Dalam bab fadilah bolehlah. Tapi hukum al-ahkam mesti ada hadis yang sahih. Ibadah baik bukan ibadah baik ya. Ijma' ialah kesepakatanlah para ulama dalam sesuatu isu dalam mana-mana zaman. Ijma' yang paling dikenali ialah ijma' para sahabat Nabi SAW. Ada pun ijma' hari ini, jika diketahui, ia disepakati oleh seluruh ummah pada hari ini, maka ia juga boleh dianggap sebagai ijma'. Dan of course lah qiyas ialah kita mengaitkan satu hukum yang tidak ada dengan hukum yang ada kerana alasan yang sama antara kedua-duanya ya. Salah guna drug, sepakat ijma' hari ini. Dulu tak ada, dulu tak ada tapi hari ini sepakat ia adalah haram kerana dikiaskan di atas haram ya. Semua ini penting dalam memastikan ilmu fiqh berada di atas landasan yang betul. Kenapa perlu ada sumber-sumber ini? Untuk memastikan bahawa ilmu syara' bukan fiqh saja sebenarnya. Ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu akidah, apa lagi? Ilmu akhlak bahkan. Apa-apa lah ya. Dia mesti merujuk pada sumber-sumber ini kerana ia adalah ilmu syara', supaya ilmu berkenaan sentiasa berada di atas landasan yang betul. Sebab tu ilmu agama dia tak boleh hona-hona, dia kena very straight to the point. Kalau kita mengajar agama, kita terikat kepada sumber-sumber dan rujukan ini,
Bukan kata tak boleh kritik, agak suka orang nak kritik kita. Ya. Hatta saya sendiri pun, saya selalu sebut bila saya post dalam Facebook, dalam YouTube, ada apa-apa yang perlu ditegur, tegur. Tapi Alhamdulillah sampai hari ini saya ingat tak ada lagi orang yang tegur saya. Ya. Bila kita jelas, bukan tak boleh, tapi susah orang nak kritik kita. Kalau kita ada sumber yang jelas. Kita cakap A, ni sandarannya. Kita cakap B, ni rujukan. Ya. Bukan main sebut saja. Ya. Al-Quran adalah sumber atau rujukan terutama dalam ilmu fiqh, termasuk fiqh ibadah. Setiap part yang kita lalui mesti ada dalil daripada Al-Quran, walaupun tidak banyak. Biasanya satu part ni dia tak banyak dalil Quran, kerana fiqh ni dia banyak merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Tapi dalil tetap ada, walaupun secara am. Dan kita takkan miss, kita akan sebut dalil itu satu persatu. Ya. Kerana dalil dan hukum dia tidak boleh bercerai. Walaupun kita bukan nak hafal dalil, tapi ada kepentingan-kepentingannya yang tertentu. Pendek kata, apa-apa hukum yang didasari oleh Al-Quran mesti didahulukan berbanding yang lain. Ini kalau berlaku contradiction. Nanti kita akan tengoklah selepas ini. Sebab itu Nabi SAW bila dihantar sahabatnya pergi jadi pemerintah, antaranya Muaz bin Jabal, yang paling masyhur sekali ya, pemain diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi bertanya kepada beliau, bima taqdi, kau nak pergi sana ni, kau akan rujuk apa? Kata kitab Allah, yang Quran. Fa ilam tajid, kalau tidak ada, fa bi sunnati Rasulillah, maka dengan sunnah Rasulullah. Fa ilam tajid, kalau tak ada juga, Quran tak ada, sunnah Nabi pun tak ada. Ya. Ajtahid ra'i wa la alu. Aku akan menggunakan pendapatku dan aku akan cuba sebaik mungkin. Bukan sekadar bagi pendapat macam tu je. Aku akan berusaha lebih baik memberikan pendapatku dan cuba memastikan bahawa pendapat ini adalah pendapat yang terbaik dan yang paling dekatlah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab pendapat manusia kan, kadang-kadang betul, kadang tak betul. Dan sahabat Nabi dia tidak menerima wahyu. Sebab itu ada pendapat mereka yang diterima, ada yang ditolak. Ya. Walau bagaimanapun, sebagian besar ialah ayat-ayat asas dan fundamental yang disebut di Quran. Ya. Dalil-dalil fiqh Quran ni sebagainya detail, sebagian dia hanya fundamental atau asas saja. Ia kebiasaannya dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis baginda. Ya. Ada ayat-ayat Quran dia very basic, amat fundamental, dia tak detail. Mereka setengah-setengah perkara saja yang detail. Tapi mostly banyak ayat Quran hukum ni dia tak detail. Ya. Tak banyak satu hal. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Mustasfa, dia kata ayat-ayat hukum ni dalam Quran lebih kurang 500 ayat je. Ibadat baik, muamalah baik. Jadi out of 6,000 ayat, daripada 6,000 ayat, ayat hukum hanya 500 saja. Campur ibadat, campur bukan ibadat. Only 500 ayat, 500 ayat. Ya. Dan pendapat itu disokong oleh ulama-ulama yang lain selepas daripada beliau. Ya. Dan ini juga dinukilkan oleh Al-Qardawi dalam buku khas beliau Al-Ijtihad fi Syariatil Islamiyah. Ya. Saya dulu masa master memang bidang saya bidang ijtihad, bidang fatwa. Jadi kita nak melihat pendapat-pendapat para ulama dalam hak sumber ni. Ya. Jadi tak banyak menunjukkan bahawa ia hanya basic saja. Ya. Walau bagaimanapun, ya, kita ada Rasulullah SAW untuk menjelaskan hal yang berkenaan. Paling simple kita nak faham semayang. Mana ada Allah Ta'ala ajar semayang detail dalam Quran? Tak ada. Perintah semayang 5 kali saja. Al-Baqarah 43, Al-Baqarah 83, Al-Baqarah 110. Ya. Surah An-Nur ayat 77 dan surah Nisa ayat 77, surah An-Nur ayat 54. Tak jelas saya dah lupa lama tak tengok ya. Tapi 5 kali ya Allah Ta'ala command kita untuk melakukan semayang. Tapi Allah Ta'ala tak jelaskan macam mana nak semayang. Allah cuma kata aqimus shalah wa atuz zakat. Ya. Semayang, zakat. Semayang, zakat. Adalah ayat-ayat tentang sebagian perbuatan dalam solat. Ada Allah Ta'ala sebut qiyam,
Wa qumu lillahi qanitin. Itu ayat sekian. Kadang-kadang ada Allah Ta'ala sebut rukuk. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bukan. Ayat ni macam ayat tu. Warka'u ma'ar raki'in. Itu sebut rukuk saja. Ada Allah Ta'ala sebut sujud saja. Wasjud waqtarib. Ada Allah Ta'ala sebut kedua-duanya. Ruka'an, sujadah, yarka'un, yasjudun. Mana adalah perbuatan salat yang very basic. Tapi tak tahu mana dulu, mana kemudian. Quran bertebaran, scattered away. Tidak tersusun. Jadi macam mana? Rasulullah lah aja. Memang fungsi Rasulullah ni menjelaskan, menghuraikan dan mengajar kepada kita bersabit dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suruh semayang. Macam mana nak semayang? Tidak dijelaskan. Masing-masing semayang masing-masing. Rasulullah mengajar cara semayang standard. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu semayanglah macam aku semayang. Ya, hadis Bukhari daripada Malik bin Huwairis. Mungkin ada sikit sebanyak perbezaan dalam hal salat, tapi yang furu' asas semayang semua sama. Hambali baik, Syafi'i baik, Maliki baik, Hanafi baik. Apa-apa masalah atas muka bumi. Kalau ikut Quran Sunnah lah. Kalau tak sama semayang atas batu tu, pasal dia tak ikut Quran Sunnah. Dia tak ikut hadis Nabi. Maka dia menolak sebagai hadis Nabi SAW di atas sebab-sebab tertentu. Tapi kalau dia betul-betul ikut Quran dan hadis Nabi diriwayatkan dalam kitab Sunan, dia mesti semayang macam kita semayang. Dan begitu juga hak ibadah yang lain. Wudu. Syafi'i ni lain wudu Hanafi ni. Tak ada, sama je. Hak beza benda hak pokok. Kita sapu kepala, dia pun sapu kepala. Cuma dia kata sapu kepala ni wajib semua. Kita kata wajib separuh saja. Tapi biasanya kita pun sapu semua juga. Kan? Kadang-kadang teoretikal saja. Ya. Cara asalnya sama ya. Ibadah ni dia mesti sama. Ya. Kerana semua berpunca daripada Rasulullah SAW. Kalau tak sama pun benda apa-apa je. Ya. Tapi benda basic semayang, tak percaya ambil 4 orang. Satu Syafi'i, satu Hanafi, satu Maliki, satu Hanbali. 4 orang semayang tempat kita. Kita tu belakang dia tengok. Mana pergerakan dia. Ada orang lain, ada Hanafi semayang sujud dulu berokong. Tak ada. Semua akan ikut flow sama saja. Ya. Perbuatannya. Bacaannya pun sama je. Kita semayang baru dah 7 tahun dah semayang. Walaupun dalam mazhab Hanafi tak mewajibkan baca Al-Fatihah. Tapi saya semayang belakang mereka, saya tak pernah dengar mereka baca selain surah Al-Fatihah. Malaikat sembah Al-Fatihah. Dia baca juga Al-Fatihah pun. Itu nak kena faham. Jadi tak ada beza lah secara dasar. Ya. Mazhab-mazhab ni benda yang furung saja yang beza. Yang basic semua sama. Ya. Baik. Jadi Nabi ada ya. Jadi yang risau. Nabi ajar. Bahkan itulah fungsi Rasulullah SAW. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepada kamu Quran, ada perintah-perintahnya. Tugas kamu ialah menjelaskan kepada mereka apa yang diperintahkan ke atas mereka. Mudah-mudahan mereka berfikir. Ya. Nabi suruh puasa, macam mana nak puasa? Allah Ta'ala suruh puasa, macam mana nak puasa? Masing-masing puasa, cara masing-masing. Tak. Nabi ajar cara puasa. Allah Ta'ala suruh haji, macam mana nak haji? Nabi ajar cara haji. Khuzu anni manasikakum. Ambil amalan hajimu daripada-Ku. Sebab tu Nabi bila haji, ramai sahabat keluar haji bersama Rasulullah. Kerana itulah satu-satunya haji Rasulullah bersama sahabat. Waktu lain kita tak boleh tengok lah. Ya. Baik. Dan begitulah dalam hal awal yang lain. Kena rujuk kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau perbuatan lah. Kalau bacaan lah. Fiqh ibadah yang kita belajar ni lah. Kalau tak related tu fiqh ibadah pun sama juga. Kan? Ada benda tak dibincangkan dalam fiqh. Macam doa, macam zikir. Kerana dia satu ilmu yang khas. Dia ada kitab-kitabnya yang lain. Ya. Tapi sama juga. Ia masih perlu merujuk kepada Rasulullah SAW. Ya. Hari ni macam orang zikir. Sambil menawih, sambil meloncat. Tak ada belakang Nabi tak ada belakang. Ya.
Kadang mereka ada dalil juga, kita ambil Quran sana, ambil Quran sini, ya. Dan ini pernah berlaku sejak dulu lagi. Golongan yang menyeleweng dulu pun dia ada dalilnya, ya. Tapi dia hanya ambil dalil-dalil umum Al-Quran, ya. Adapun jika merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang spesifik, benda tu tidak berlaku sama sekali, ya. Dekat selain ahli sunnah ada banyak, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Syiah. Dia bawa ada dalil masing-masing, ya. Tapi dalil yang boleh digunakan oleh mereka sahaja, kita tak terima lah, ya. Tapi dia Malaysia ni kita terkawal lagi lah, ya. Tengok kat Indonesia macam-macam. Tanah Arab pun sama, ya. Kadang lafaz zikir pun sama juga, kan. Lafaz-lafaz tidak warid dalam syarah, hanya menerusi ayat-ayat yang am saja, ya. Tak apalah. Tapi nak cerita begitu, ya. Jadi kerja Nabi nak jelaskan kepada kita, nak ajar kita. Semakin kita melakukan suatu ibadah, semakin mirip kepada ibadah Rasulullah, semakin berkualiti dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana Rasulullah adalah subjek dalam hak agama, merujuk kepada ayat yang kita baca tadi. Allah Taala kata, aku turunkan kamu Quran, ada perintah-perintahnya, mula kerja wahai Muhammad untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana untuk melakukannya, ya. Baik. Sunnah merupakan rujukan kedua terutama selepas Quran. Kita tahu kita akan dapati sebagai besar hurai ibadah daripada nas sunnah, yakni daripada hadis Nabi, ya. Ada yang menjelaskan ayat Quran, ada pula yang bersifat berdikari. Nabi memang nak hurai Quran, tapi ada sebagian hukum dia tak dalam Quran, memang tak ada. Dia hanya dalam hadis-hadis Nabi, ya. Contohnya macam kafarah jima pada siang Ramadan, tak ada dalam Quran. Itu betul-betul daripada hadis Nabi, ya. Sahabat Bukhari dan Muslim, ada sahabat Nabi dia bersama isteri pada siang Ramadan. Nabi suruh dia mereka ke hamba, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, ada tak hamba boleh bebas? Tak ada lah, aku miskin. Hal tastati' an tasum syahran mutatabi'ain, boleh tak kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Tak boleh. Ni jadi macam ni sebab aku puasa lah, dia kata. Nak suruh puasa lagi? Aduh, aku buat lagi kan? Lepas kali nak kafarah ni, hal tajid ma tut'imu nasibina miskinan, ada makanan tak boleh bagi 60 fakir miskin? Lah, tak ada, dia kata. Nabi pergi ambil buah tamak, bagi dia 2 bakul. Nabi kata, khudhu wa tasaddaq bihi, ambil ni sedekah pada orang lain. Atasaddaq ala man huwa afqar minni, aku nak sedekah kepada orang yang lebih miskin daripada aku. Kawasan ni aku lah yang paling miskin, dia kata. Nabi pun senyum. Fadhahikan Nabi wa qala khudh kul anta wa ahluka, ambil makanlah kamu dan anak isteri. Dia dah buat benda yang menyalahi, dapat makanan pula. Kafarah tu banyak kat diri sendiri, ya. Tak apalah, rezeki dia tu, ya. Ada yang menjelaskan ayat Quran, ada pula yang berdikari, dan banyak lagi yang lain yang dianggap sebagai independent jurisprudence, hukum yang independen, ya. Independen dari sudut spesifik lah. Ada pun secara dia masih tertakluk di bawah umum ayat Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi bawa kamu kena ambil, yang kena menghukumkan dengannya. Apa-apa yang Nabi larang kamu tinggalkan. Ya, macam kafarah Ramadan tadi, nas spesifik tak ada. Tapi apa-apa yang Nabi bawa, kalau tak ada dalam Quran pun, dia tertakluk bawah ayat ni, surah Al-Hasyr ayat 7. Di mana Allah Taala kata, apa-apa yang Nabi bawa kamu kena ambil, apa-apa yang Nabi larang kamu kena tinggalkan. Dan dia termasuk dalam surah An-Nisa ayat 59, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Ya, dia termasuk waktu. Ya. Ada hadis yang jelas maksud dan hukumnya, ada yang
tidak. Itu perlu merujuk kepada pendapat alim ulama yang arif dalam bidang fiqh, khususnya para mujtahidin. Kita nak rujuk mujtahid mungkin tidaklah. Tapi rujuk ustaz yang ada background fiqh yang bagus lah ya. Jika terdapat perbezaan dari sudut tafsiran, maka perlu merujuk kepada pendapat yang paling kuat berasas kepada dalil dan yang paling menepati kemaslahatan ibadah itu sendiri. Ini adalah hal yang khilaf ya. Mengambil pendapat yang paling kuat itu adalah yang terbaik berdasar kepada dalil dan of course lah yang paling menepati kemaslahatan ibadah itu sendiri. Ini kita akan terangkanlah from time to time. Ilmu ibadah tidak seperti muamalah. Asal ibadah itu adalah haram pensyariatannya. Ya. Adapun asal muamalah adalah harus, melainkan jika ada nas yang melarang. Hal dunia, hal muamalah mana selain ibadah. Ya. Apapun tidak difikskan oleh Islam, maka kita bebas melakukannya selagi mana dia tidak melanggar syarak. Ya, selagi mana dia tidak terlibat dengan benda-benda yang haram. Ya. Adapun akidah dan ibadah dia very fix. Mana kita terikat kepada nas yang diriwayatkan. Of course lah hukum. Ya. Sebab tu kita tak boleh nak memandai-mandai, kita nak tengok. Sebab itu kita lihat ilmu muamalah amat fleksibel. Muamalah dia fleksibel. Amat fleksibel. Ya. Secara umum lah ya, walaupun ada sebagai ulama dia agak ketat dan rigid dalam muamalah. Unfortunately mazhab Syafi'i muamalah dia agak tidak fleksibel. Sebab itu hari ini bila kita lihat resolusi Bain Negara, mostly kita tak guna fatwa mazhab Syafi'i. Kita guna fatwa daripada Hambali dan Hanafi. Maliki ada sikit-sikit. Kalau guna Syafi'i tak boleh untung. Ya. Sebab itu kita lihat ilmu muamalah amat fleksibel dan anjal mengikut masa dan zaman. Berbeza dengan ibadah di mana ia fix. Sembahyang sampai hari kiamat. Macam inilah kita sembahyang. Tak ada perubahan. Ijma' pula merujuk kepada kesepakatan para ulama. Kita dah tahu. Ini kerana banyak nas sama ada Al-Quran atau hadis yang terbuka kepada ijtihad. Memang banyak hadis Nabi yang terbuka kepada ijtihad. Ya. Mungkin hari ini tidak adalah mustahid macam mustahid yang terawal. Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Tapi hari ini kata Dr. Yusuf Al-Qardawi dan saya kira orang yang berkecimpung dalam bidang fiqh, siapa-siapa yang ada latar belakang dan keilmuan fiqh yang bagus, maka dia boleh dirujuk. Dan walaupun dia bukanlah mustahid dalam konteks mustahid seperti ulama-ulama terdahulu, dia juga dianggap sebagai mustahid dalam konteks sekarang. Ya. Ahli-ahli fatwa umpamanya, mufti-mufti umpamanya, itu dah kira mustahid. Ya. Hatta pensyarah-pensyarah di universiti yang memang dia kepakaran dia fiqh, dia juga boleh dipanggil sebagai mujtahid. Sekurang-kurangnya kita panggil dia ni mujtahid fatwa. Ya. Atau kita bolehlah kata dia ni faqih. Ya. Ini penting agar kita tidak terbabit mana yang banyak nas Al-Quran atau hadis terbuka berijtihad, kita sebut dah dalam tafsiran yang pelbagai. Yang ijma' kita amal sebagai ijma', ada pun yang tidak ijma'. Yang sepakat kita amalkan sebagai ijma'. Yang tidak ijma' kita mengambil pendapat yang paling rajih di kalangan ulama murajjihin dan yang paling menepati masalah ibadah itu sendiri. Ini penting agar kita tidak terbabit dalam kemulu umat yang berbalah dalam isu furu' yang tidak berkesudahan. Ya. Ada benda kita boleh tolerance, ada benda tidak boleh. Jadi letakkan keluasan itu di tempatnya yang betul. Ya. Kias merujuk kepada suatu hukum yang baru, tidak ditunjukkan oleh nas secara spesifik, tapi boleh dihukumkan dan hukum sedia ada. Antaranya ialah ilah alasan. Ini tak apa. Kias menunjukkan bahawa Islam sentiasa meraihkan aspek akal dalam merumuskan hukum. Ya. Kenapa perlu ada kias? Sebab banyak benda dulu tidak ada, hari ini baru ada. Ya. Jadi hukum mesti dinyatakan. Cakap benda ni benda baru, jadi apa perlu kita buat? Maka terpaksa kita rujuk hukum-hukum yang lama daripada nas-nas yang ada, ya, dengan menggunakan kias.
Walau bagaimanapun tidak boleh kias sesuka hati, melainkan dengan disiplin ilmu dan hanya oleh pakar yang berkeahlian. Tak semua kias diterima pakai ya. Ada ulama mazhab Syafi'i kata bila kita bermasuk mayat dalam liang lahat, dia kata digalakkan azan. Kerana dia mengkiaskan anak yang baru lahir diazankan. Tapi majoriti tidak menerimanya, sebab itu tidak ada dalam muktamar mana-mana mazhab diazankan orang yang ditanam, dikebumikan. Kan? Pasal tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Kias tu tak diterima lah. Ada sebagian ulama menggalakkan azan dalam hal-hal yang tidak waris dalam syarak. Azan ke atas orang gila, azan ke atas orang dirasa hantu, azan ke atas macam-macam lah kan. Sedangkan tidak ada nas sama sekali in specific ya. Dia kias lah. Nabi sebut bila kita azan panggil orang solat, syaitan lagi. Itu betul. Tadi lah saya Muslim tak Abi Hurairah. Jadi dia kata kalau rumah kita lama tak duduk ada gangguan azan, jadi dia kias-kias umpama itu. Ada sebagian menerimanya, ada sebagian tidak menerimanya ya. Dan saya lihat mazhab Syafi'i dalam bab kias ni dia agak terbuka lah ya. Tak apa, tak ada masalah sama sekali. Itu bab sumber ya. Jadi tuan-tuan faham lah, sumber ni saya tak ada apa-apa salah pun. Kemudian kita nak pergi seterusnya pula. Kepentingan saya dah baca ke dulu? Belum lagi kot. Masuk kepentingan dulu lah ya. Ada nak tanya sumber, pasal sumber ada nak tanya. Sumber very easy ya. Apa-apa ilmu yang dianggap sebagai ilmu syarak, bukan fiqh saja lah ya, ibadah, akidah, ya, akhlak, tasawuf lah ya. Dia mesti merujuk kepada sumber syarak lah. Itu nas Al-Quran, nas hadis Nabi, itu confirm. Yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Qiyas ni dalam fiqh je ya, dalam akidah tak ada qiyas ya. Jadi yang kata Quran, sunnah, ijma', qiyas itu sumber dalam fiqh. Adapun dalam akidah dia Quran, sunnah, ijma' saja. Qiyas tak ada. Ya, kok lain-lain istifsar, masalah mursalah, uruf itu tak ada ya. Akidah dia hanya Quran, hanya sunnah, hanya ijma' saja. Stop, that's it. Ya. InsyaAllah berjam. Azan dulu 30 minit.
Allah Allahumma rabbana tashlatul qamati Muhammadin wasilatul fadila ba'asmakum Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah raditu billahi rabban wa bi'islami dinan Muhammadin rasulullah. Okay, baik, kita baca sikit lagi dah ya. Kepentingan ilmu fiqh ada banyak kepentingan sebenarnya, tapi yang saya notakan di sini hanya 6 sahaja. Pertama, memenuhi tuntutan berilmu sebelum beramal. Kenapa kita nak belajar ilmu fiqh? Kenapa kena buat kelas ilmu fiqh walaupun secara santai? Supaya kita tahu apa yang kita buat dan supaya kita ada idea dengan apa yang kita lakukan. Berilmu sebelum beramal. Hatta Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Minhaju Al-Abidin, beliau berkata, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah imam kepada amalan. Amalan ni makmum ya. Ilmu imam. Dan amalan mesti mengikuti ilmu. Ya. Tak boleh amal duduk depan, ilmu duduk belakang. Dia mesti ilmu dulu, ya. Of course lah Nabi SAW sebutlah hadis Ibnu Majah daripada Abi Hurairah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni adalah satu kefarduan ke atas setiap muslim. Dan ilmu ni sebenarnya dia bukan sekadar ilmu, ilmu juga adalah amalan. Bahkan bagi orang yang belajar, dia dipandang serius oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, masakan Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, man ittamasa ilman salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang melalui suatu jalan kerana nak pergi belajar ilmu, kata Nabi, esok-esok Allah Taala akan mempermudahkan jalannya ke syurga. Kita pergi belajar ni, Allah Taala lihat. Ya. Belajar saja. Kerana kadang-kadang nak belajar ni, walaupun hari ni banyak mekanisme belajar, tapi orang nak malas juga. Banyak benda keliru juga. Padahal hari ni mekanisme belajar banyak sekali. Jadi kena belajar lah ya. Mentaati Allah dan Rasul. Of course lah kita belajar kerana kita nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sementara dalam Quran, ayat tentang ilmu ataupun perkataan ilmu itu sendiri antara perkataan yang paling banyak disebut dalam Quran. Tak kurang daripada 130 kali Allah Taala sebut tentang ilmu. 130 times. Besar tu. Kan? Perkataan semayang berapa kali Allah Taala sebut dalam Quran? Haji berkali ya. Tapi ilmu banyak, ilmu. Ya. Sebab itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seumpama yang disebut oleh Imam Suyuti dalam Al-Itqan dengan riwayat dan sanadnya, bila dia sembahyang malam dia akan baca Quran, dia baca. Bila dia lalu ayat dalam surah Thaha ayat yang ke-114, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma, dan ayat tu kan, wahai Tuhan tambahkanlah aku ilmu. Itu ayat Allah Taala ajar Nabi macam mana nak minta kepada Allah tambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, kata Allah, wahai Muhammad katakan, wahai Tuhan tambahkanlah aku ilmu. Itu doa nak minta ilmu tu. Ibnu Mas'ud ni kan, bila lalu ayat tu dia tak pergi dah. Dia baca tu je. Wa qul rabbi zidni ilma, wa qul rabbi zidni ilma, wa qul rabbi zidni ilma hatta asbah, sehingga waktu subuh. Betapa dia terkesanlah dengan ayat berkenaan ya. Itu doa yang bagus ya. Doa minta ilmu pendek je. Rabbi zidni ilma, wa Tuhan tambahkanlah aku ilmu. Bacalah all the time. Jalan semayang, luar semayang ya. Saya biasa baca doa tu ketika tasyahud, sebelum salam saya suka baca ya. Allahumma rabbi zidni ilma, wa Tuhan tambahkanlah aku ilmu. Ilmu dunia baik, ilmu akhirat baik ya. Mendapat ganjaran pahala, of course lah belajar dapat pahala ya. Bahkan kalau kita lihat Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullah dalam bukunya At-Tarajum, dia kata ilmu ni bukan sekadar ilmu, tapi ilmu adalah amalan. Afdalu ma amila al-abdu ilmu. Sebaik-baik apa yang diamalkan oleh seseorang hamba ialah ilmunya. Ilmu itu sendiri adalah amalan. Sebab bila kita belajar kan, amalan dah tu. Kita belajar tu, amalan dah tu ya. Mengisi rohani dengan baik, of course lah ya. Kita belajar dapat isi rohani kita dengan baik. Hidup aman dan terlepas hukum di dunia. Bila kita tahu, kita tak buat benda yang dilarang. Kita buat apa yang disuruh. Of course lah kat dunia terlepas daripada
hukuman, dan di akhirat nanti berbahagia dengan masuk syurga insya-Allah taala. Lepas tu kita punya the ultimate goal of every Muslim. Apa-apa pun ulama kita bila karan tentang ahamiyah al-ilmi, kepentingan sesuatu ilmu, biasa ujung dia akan cakap dukhulul jannah, nailus sa'adah bidukhulil jannah, dapat kebahagiaan dengan masuk syurga. Pasal itu kita punya maklumat kita yang last ya, aku nak masuk syurga. Ya. Jadi kalau ada ajaran yang kata jangan letak matlamat atau pasal ni macam tu tak betul tu. Syirik tu. Dia tak betul. Allah Taala sebut dalam Quran, kita mesti ada sikap nak masuk syurga. Jadi sentiasa doa pada Allah. Nabi before salam sentiasa doa. Kalau kita lihat hadis Tirmizi daripada Abi Shalih, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Wahai Tuhan, berilah aku syurga, jauhkan aku daripada neraka. Ya, banyak orang amal ketika salam. Masa tu dia bacanya. Mana ada dalam buku fiqh baca salam? Hot standard. Of course tak ada. Hot standard pun tak ada. Sunat baca before salam ketika tasyahud. Salam bukan tempat doa. Tempat doa sebelum salam. Ya. Baca doa tu. Bahkan dia termasuk dalam bacaan doa yang digalakkan sebelum salam. Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Boleh juga Allahumma inni as'aluka ridha wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Minta syurga, tanah neraka. Ya. Tapi sebenarnya tak perlu Allahumma inni as'aluka ridha wal jannah, tak perlu. Allahumma inni as'aluka jannah dah cukup. Aku minta syurga. Kerana syurga tu offer redha Tuhan. Ya Allah, aku minta redha dan syurga. Sebenarnya cukup dengan Allahumma inni as'aluka jannah seumpama yang diriwayatkan. Itu lebih baik. Tapi kalau nak tambah redha pun tak ada masalah ya. Kemudian last kali ya, boleh ya? Sikit lagi boleh ya? Berapa 40 minit. Saya nak habiskan ni. Last kali, ni simple je. Adab-adab dalam fiqh ya. Adab ni sebenarnya kita sentuh setiap kali kita belajar masa bab-bab kita nanti. Ini sepintas lalu saja ya. Pertama, mengutamakan semua-semua penting dalam ilmu fiqh. Itu adab dia. Maksudnya jika ada nas yang diriwayatkan, kita ambil nana yang sahih saja. Dulu-dulu tuan-tuan, mazhab Syafi'i ini banyak hadis-hadis yang dhaif dalam bab hukum. Dan ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu'. Ya. Sehingga dilihat mazhab Syafi'i tidak kuat. Ya. Kerana ulama-ulama yang terawal berhujahkan dengan dalil-dalil yang dhaif dalam banyak isu. Sedangkan ada hadis sahih dalam bab tu. Jadi Al-Imam Nawawi sebenarnya sebelum Imam Nawawi lagi, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam bukunya Al-Tahzib fi Madhhab Syafi'i, kemaskini ataupun pemurnian mazhab Syafi'i. Apa yang dia murnikan? Dia memasang-masangkan hukum dengan hadis-hadis yang sahih. Naik baliklah standard mazhab Syafi'i. Kalau ikut ulama sebelum daripada itu, dia pun suka menggunakan hadis yang dhaif. Allah Ta'ala alam, kita tak pasti kenapa, tapi telah dikemas kini, diperbaharui, di-upgrade oleh ulama seperti itu. Al-Baghawi, mari An-Nawawi. Jadi dia utamakan semua-semua yang penting. Kalau hadis, dia hadis asal. Dalil adalah asal penting dalam satu hukum fiqh. Dalil penting ya. Dalil dengan fiqh tak boleh bercerai. Ajar fiqh mesti sekali dengan dalil. Walaupun ajar fiqh yang paling basic, sertakan juga dalil. Kerana itu salah satu cara kita berhubung dengan Rasulullah SAW. Berkat baca hadis ni tuan. Belajar fiqh ni bukan sekadar nak tahu hukum ya. Bacalah juga dalilnya. Dalam khilaf kita merujuk pendapat yang paling kuat. Ya, tidak jumuk atau berfikiran sempit. Sepatutnya orang belajar fiqh semakin luas fikiran, semakin open mind. Ya. Kita tak nak semakin belajar semakin sempit pemikiran, tak mau. Tidak taklid atau sekadar ikut-ikut, itu tujuan kita belajar. Kita tak nak intimation. Tapi not everything must be based on knowledge. Intimation ni orang buat, kita buat. Mengikut-ikut, kita panggil intimation. Allah Ta'ala banyak mengkritik dalam Quran intimation, ikut-ikut. Taklid. Berlapang dada dan tidak memaksa orang lain bersetuju dengan kita setiap masa. Ini penting ya. Kena berlapang dada ya, dalam banyak hal. Ada isu mungkin kita tak setuju, macam saya sendiri. Mungkin ada isu yang difatwakan di peringkat Selangor saya tidak bersetuju. Tapi saya mesti akur. Ya.
Kerana mereka lebih bertanggungjawab dan mereka yang jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara dalam setengah keadaan isu itu masih boleh dibincangkan. Ada benda kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan jangan berlebih-lebihan. Sebagai perkara ialah pertengahan. Khairul umur awsatuha. Nabi katalah ada Abi Daud daripada Aisyah, sebagai perkara ialah pertengahan. Pertengahan. Kita taklid mazhab tak juga, ta'assub. Tapi terlalu terbuka sampai oversimplify tidak juga. Dia kena pertengahan lah. Ada orang mazhab Syafi'i. Betul bukan mazhab Syafi'i ni. Dah rojak dah sekarang. Tapi kalau terbuka sangat sampai tidak ada identiti dalam ilmu seumpama tradisi yang telah diterapkan, tak boleh juga. Dia kena tengah-tengah lah ya. Kita menerima prinsip mazhab Syafi'i, tapi pada sesama janganlah kita ta'assub sehingga kita menafikan kepentingan mazhab-mazhab lain. Hatta dalam amalan kita ini dah banyak rojak dah. Saya terima lagi kat itu. Dan jangan retorik. Dan jangan paksa orang lain setuju dengan kita ya. Sentiasa berbincang dan bermuzakarah. Ini prinsip kita. Kalau tak faham tanya. Kalau tak, orang kata apa, tak jelas pun sama, boleh minta huraian yang lebih terperinci. Jadi habislah kita mukadimah ya. Next nanti kita akan masuk bab yang pertama dalam fiqh. Mudah-mudahan pengajian kita akan lebih menarik. Itulah babul miyah. Dulu zaman saya belajar zaman sekolah menengah dululah tuan-tuan. Bab air ni paling boring sekali. Rupanya bila saya belajar di universiti, tak boring, saya tak belajar bab air. Ya. InsyaAllah. Ada soalan? Ada nak tanya-tanya lah. Esok saya nak balik Kelantan dah ni, pagi-pagi sebelum subuh. Ya. Nak tanya, ilmu mantik ataupun ilmu kalam dengan ilmu laduni berasaskan apa Ustaz? Ilmu mantik lain, laduni lain. Ilmu mantik ni ialah ilmu menggunakan logik akal. Dan ilmu ni sebenarnya dia sejarahnya, asalnya dia berasal daripada falsafah Yunan. Orang Greek guna ilmu mantik. Tapi orang Arab dia guna ilmu ini untuk nak nak guna akal lah dalam nak memahami suatu perkara. Ilmu mantik ni digunakan hatta oleh ulama kita. Banyak ulama-ulama kita karang ilmu mantik. Hatta di sekolah menengah agama pun kita belajar. Subjek mantik memang ada. Tapi belajar basic lah. Mantik ni belajar pasal akal lah, akal. Apa yang wajib bagi akal, apa yang harus bagi akal, apa yang mustahil bagi akal, dia lebih berakal. Tu basic yang kita belajar. Kalau lebih-lebih saya tak tahu. Sebab di universiti pun tak ada subjek mantik dalam dirasah Islamiah, Islamic Studies. Tak ada kita mantik ya. Dan sebenarnya tak belajar mantik pun agama boleh belajar, tak ada masalah. Cuma dia mungkin dia nilai tambah lah untuk kita lebih ni kan. Tapi berlebihan mantik tak boleh juga kan. Sampai nak fikir bab Tuhan, nak lawan hadis, nak lawan Quran mantik ya, dia macam tu ya. Ada sebagian ulama memang dia menolak mantik secara total. Ada sebagian ulama ni dia berlebihan pula dengan mantik. Akal dia sentiasa kan. Jika dia mempertikaikan macam ni ada. Tapi kalau guna ilmu tu untuk nak membantu kita nak memahami nas Quran, nak ni lah okey je, tak ada masalah pun. Itu mantik lain. Satu lagi laduni. Laduni ni ilmu yang terhasil direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Boleh jadi ilham. Saya tak pastilah, saya tidak pernah mengalaminya. Boleh jadi dipanggil kasyaf. Kasyaf ni arti kata boleh jadi dia dengar apa dia tidak dengar, dia nampak apa dia tidak nampak. Boleh jadi Allah Ta'ala alam. Ataupun tahdis. Tahdis ni maksudnya dia boleh tahu apa orang yang tidak tahu. Itu panggil tahdis ya. Itu dipanggil laduni. Soalnya ilmu laduni ni ada atau tidak? Sebagai ulama kata laduni ni tidak ada. Bahkan dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut wa'allamnahu min ladunna ilma, dalam bab dengan Nabi Musa tu. Surah apa tu? Surah Kahfi kan? Ayat ke berapa saya tengok 19 tu, 19. Tak silap saya layan dia tengok balik. Bila Allah Ta'ala sebut Nabi Musa dengan Khidir ni, ujung tu Allah Ta'ala kata wa'allamnahu min ladunna ilma. Khidir dia buat benda-benda yang Musa tak boleh terima. Apa dia buat? Dia tebuk kapal. Dia bunuh seorang budak. Dia repair satu dinding rumah yang tidak bertuan. Musa tak tahu belaka tu.
Pasal apa dia sebut? Pasal ada sultan yang jahat ambil kapal ni. Pasal apa dia bunuh budak tu? Budak ni yang sesuatu besar, dia jadi jahat. Dia akan jadikan mak bapak dia sesat. Kufur kepada Allah, bunuh awal-awal. Pasal apa dia repair dinding tu? Dinding tu dinding milik kepada seorang lelaki yang soleh. Dia ada 3 anak yatim. Jadi untuk persediaan, dia bantulah repair dinding rumah. Jadi dia dapat ilmu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah kata wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami beri kepadanya ilmu daripada sisi kami. Ya. Itulah maksud laduni. Satu segi macam tu. Ya. Jadi sebagai ulama dia kata ilmu laduni tak ada. Yang dimaksud oleh Allah wa'allamnahu min ladunna ilma, kami beri ilmu direct kepada kami, itu ialah wahyu. Wahyu. Di mana Khidir mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma wahyu dia ni tidak menerusi Jibril, dia direct daripada Allah, tapi dia masih wahyu. Buktinya Nabi sebut dalam Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah tak silap. Nabi kata, Khidir berkata kepada Nabi Musa. Dia kata kepada Nabi Musa, kamu tahu apa yang aku tidak tahu, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Saya tak ingat teks dia tu, tapi macam itulah ya. Jadi kata laduni Khidir tu wahyu, ya, wahyu, bukan semata-mata macam kita boleh tanda. Dia wahyu daripada Allah SWT. Sementara Nabi Khidir ni memang Nabi di sisi majoriti. Apa yang dia dapat tu wahyu. Cuma adakah dia melalui Jibril atau tidak? Majoriti kata tidak, dia direct daripada Allah. Tapi dia masih dalam konteks wahyu lah. Ya. Jadi laduni seumpama Khidir tidak ada sama sekali. Tak mungkin berlaku hari ini. Sebab kata ada laduni ni, ada. Tapi dia bukan laduni yang boleh overcross wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh cross Quran, dia tak boleh overcross hadis, dia tak boleh. Dia semua dalam konteks-konteks dapat firasat, dapat ilham, dapat benda-benda tu. Tapi masalahnya orang yang mendakwa laduni ni kadang-kadang dia jadi macam satu aliran baru lah. Kesufian yang mendalam lah. Dia dakwa begitu, dakwa begitu. Benda-benda kadang bercanggah dengan nafsu. Sebelum orang mati, Allah Ta'ala tunjuk banyak perkara. Pertama dia tunjuk begitu, kedua dia tunjuk begini. Tak ada hadis berlaku tu. Jadi payah juga bila dia dah terlibat dengan benda-benda lain. Ya. Jadi saya nak cakap pun susah jugalah. Tapi saya, apa kita belajar, dia mesti dulu, laduni ni ada dua. Yang pertama ulama yang menerimanya, kedua ulama yang menolaknya. Tapi yang bagus ialah yang pertengahan. Ada ilmu itu, tapi dia tak boleh overcross Quran dan hadis tadi. Apa yang ada agama ni basic itu. Tapi kalau dia dapat laduni itu, maksudnya dia dapat ilham daripada Allah, macam tu saja. Dia bukan kata benda yang macam Khidir itu boleh bunuh budak, kan? Boleh tahu benda gaib, tak ada. Ada seorang wali Allah tu, kalau kita pergi jumpa dia, dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Pasal dia laduni tu laduni. Tak ada. Laduni Khidir pun bukan tak. Dia nak kadang-kadang istilah laduni ni dia diguna pakai dalam, dia panggil tasawuf batini, tasawuf khok level tinggi-tinggi lah. Itulah kita boleh uraikan sikit sebanyak ya. Boleh je faham ya. Jadi tak payah ya Allah beri aku ilmu laduni ya Allah, tak payah ni. Kalau ikut laduni ni wahyu, kita belajar ni kira laduni juga ni kan. Sebab kalau ikutkan sebagai ulama kata ladun tu wahyu. Ni kita belajar ilmu wahyu tadi. Laduni cukup dengan laduni ni sudahlah ya. Ada salah tak ada ya, cukuplah. Kita semayanglah. Aku Tuhan Azab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafran surah Al-Asr.